Assalamualaikum dan selamat menonton kepada anda semua. Jadi ini merupakan episod terbaru ulasan buku daripada saya, Shibab_Reads, dan seperti yang telah saya janjikan dalam postingan sebelum ini, saya nak ulas sebuah buku yang sangat menarik untuk saya kongsikan dengan anda, sebuah novel karya Allahyarham Shahnun Ahmad yang bertajuk Shit. Jadi secara jujurnya sebenarnya perasaan saya sekarang bercampur baur untuk mengulas buku ini, antara rasa teruja dan juga rasa gugup juga sebab nak mengulas buku yang cukup penting bagi orang sastra. Buku ini merupakan antara karya besar dalam bidang sastra, tetapi bagi pendapat saya buku ini bukan hak milik eksklusif orang sastra sahaja. Oleh itu saya nak kongsikan dengan anda semua sebagai pembaca yang tidak kisah anda latar belakang apa sahaja bidang, sekalipun kerana buku ini adalah menggambarkan tentang situasi politik. Jadi bila menggambarkan tentang situasi politik, maka ia adalah satu isu umum yang boleh dibaca oleh sesiapa sahaja. Okay, itu untuk pengenalan terlebih dahulu. Jadi Shahnun Ahmad ini merupakan sastrawan kedua negara kita selepas Allahyarham Kamaluddin Muhammad ataupun Chris Mas. Baik. Jadi apakah itu yang dikatakan sebagai shit yang mendasari tajuk novel ini? Menurut pengarang, shit itu membawa dua definisi. Yang pertama, shit itu boleh merujuk kepada dengan izin najis itu sendiri. Ya, kalau kita terjemahkan dalam bahasa Inggerisnya, merujuk kepada najis, fizikal najis, bahu najis, keadaan najis di dalam usus besar. Itu definisi yang pertama. Definisi yang kedua, shit itu merujuk kepada contoh bila kita marah. Dalam bahasa Inggeris, bila kita marah, kita akan menyumpah seranah seseorang ataupun sesuatu perkara itu dengan shit. Jadi itulah dua definisi yang dikatakan apakah itu maksud shit. Baik. Jadi sebelum saya membuat ulasan buku ini, saya juga ada membaca ulasan-ulasan buku lain daripada Faizal Tehrani misalnya, kemudian ulasan daripada booktuber juga saya lihat, dan ada yang berpendapat ia memang menggambarkan, buku ini memang menggambarkan situasi politik yang berlaku di Malaysia era 90-an. Ketika itu berlakunya pemecatan jawatan Datuk Seri Anwar Ibrahim, dipecat daripada UMNO pada ketika itu, Barisan Pemerintahan Negara dipecat oleh Tun Dr. Mahathir pada ketika itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai timbalan Perdana Menteri. Dan dikatakan dalam buku ini kepala tahi, sebab dalam buku ini ceritanya tentang tahi yang ada di dalam usus besar manusia, yang mana di hujung tahi, kita buka minda kita, bukan kita nak bincang sesuatu benda yang jijik sebenarnya. Inilah yang dikatakan kreativiti pengarang menggunakan satira politik. Baik, jadi Shahnun Ahmad dalam novel ini menggunakan keadaan najis ataupun tahi di dalam usus besar manusia untuk menggambarkan situasi politik yang berlaku. Okay, jadi kita bayangkan dalam lingkaran najis, di hujung itu adalah digambarkan dalam buku ini sebagai PM, yang digelar sebagai PM Elias dengan izin Pukimak, sebagai ketua ataupun kepala tahi. Jadi dikatakan kepala tahi ini adalah orangnya sudah lanjut usia tetapi kuku besi dan sangat zalim. Okay, dan dengan usianya itu sebenarnya ada perkara yang dia telah pun terlupa. Dia ialah dengan usia yang sudah lanjut, kadang-kala apa yang dia kata tu dia tak ingat, dan dia buat perkara yang lain daripada apa yang dia buat sebelumnya. Okay, itu digambarkan sebagai Tun Dr. Mahathir. Ada setengah pendapat pengulas buku mengatakan, oh, ini watak Tun Dr. Mahathir. Kemudian
dalam lingkaran tahi itu mereka mengamalkan sistem yang sangat busuk, sebab tahi ini kita tahu baunya busuk dan ia perlu dikeluarkan daripada usus manusia. Makanan yang telah dicerna menjadi tahi ini perlu dikeluarkan supaya perut itu tidak menjadi sakit. Inilah yang kita nak buang, sistem pemerintahan yang busuk ini. Jadi dalam lingkaran tahi itu mereka telah duduk dalam usus besar untuk berpuluh-puluh tahun lamanya, dan mengamalkan sistem yang sangat busuk. Tetapi pada satu ketika dalam lingkaran tahi itu ada tahi yang dirasa benda ni maksudnya sistem pemerintahan mereka itu terlalu busuk sampai dia sebagai anggota tahi pun tidak tahan dengan bau yang terlalu busuk, dan akhirnya dia menyuarakan tentangan dia kepada ketua kepala tahi tadi, PM Elias Pukimak, dengan izin. Jadi macam saya kata tadi, kepala tahi ini dengan watak dia yang kuku besi, sesiapa yang menentang dia akan dikeluarkan daripada sistem busuk itu. Dan yang dikeluarkan itulah lingkaran tahi yang wataknya adalah wirawan, yang menurut sesetengah pengulas buku, itulah Datuk Seri Anwar Ibrahim pada ketika itu, ataupun yang menggambarkan wataknya di dalam novel ini. Kerana apa? Ada hint-hint. Jadi kalau secara pandangan saya peribadi, banyak hint-hint itu memang menunjukkan situasinya begitu. Tapi boleh jadi juga novel ini ditulis bukan kerana menggambarkan situasi politik di Malaysia sahaja, boleh jadi situasi politik di mana-mana sahaja dan pada bila-bila masa sahaja. Okey. Jadi hintnya di situ kerana apa? Dikatakan watak wirawan ini selepas dikeluarkan daripada sistem pemerintahan yang busuk itu, watak wirawan ini melakukan gerakan reformasi, gerakan untuk membersihkan sistem busuk di dalam usus besar itu. Okey. Jadi bagi kepala tahi ini, apa yang dia fikir, PM ini dia fikir, sebab ada yang beranggapan PM ini merujuk kepada Perdana Menteri lah, panggilan kepada Perdana Menteri. Jadi PM ini berfikir bahawa mereka sudah sememangnya busuk di mata rakyat. Jadi PM fikir apabila wirawan dikeluarkan daripada sistem pemerintahan mereka, wirawan akan dicemuh dan dipandang hina oleh masyarakat. Okey, jadi mereka kekal selamat sebab mereka kekal berkuasa. Tetapi sebaliknya, apabila wirawan dikeluarkan daripada sistem pemerintahan tersebut, rupa-rupanya wirawan ditatang bagai pemimpin yang baru, kerana rupa-rupanya rakyat sememangnya sudah berang lama dengan sistem pemerintahan tahi yang ada di dalam usus besar itu. Wirawan telah disambut dengan hujan yang membersihkan wirawan daripada bau-bau busuk yang selama ini dia gulami selama ini di dalam sistem pemerintahan yang busuk itu. Jadi ada juga satu watak yang menarik bagi saya, itu Pak Sastrawan tua yang telah bertemu dengan wirawan setelah wirawan keluar, maksudnya dilucutkan daripada jawatannya, dikeluarkan daripada sistem pemerintahan itu. Pak Sastrawan telah menyedarkan semula kepada wirawan akan matlamat wirawan untuk masuk kepada politik dahulu bukan begini. Maksudnya mungkin ada hikmah wirawan masuk dalam sistem pemerintahan itu untuk melihat selok-belok apa yang dilakukan oleh barisan pentadbiran itu, apakah kebobrokan yang dilakukan oleh mereka, dan mujurlah wirawan tidak terus dibayangi dengan sistem pemerintahan itu, dan dia insaf lalu wirawan keluar daripada sistem yang dianggap terlalu busuk. Dia di kalangan tahi pun tak tahan dengan bau busuk. Itu adalah saya fikir perlambangan. Okey, perlambangan. Baik. Jadi kalau anda nak tahu apakah kesudahan yang berlaku dalam novel ini, kena dapatkan dulu
novel sheet ini. Cuma itulah serba sedikit apa yang boleh saya katakan, mungkin sedikit sebanyak hint-hintnya itu banyak menggambarkan mungkin benar ini adalah keadaan politik yang berlaku di Malaysia pada tahun reformasi yang dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang saya fikir watak Pak sastrawan tua itu berkemungkinan ini adalah, menurut pandangan peribadi saya, adalah Samat Said. Kerana apa? Saya pernah membaca dan saya pernah membaca di artikel akhbar bahawa Pak Samad ini juga aktif dalam menyuarakan bantahan kepada kerajaan pada ketika dahulu kerana sistem mereka yang sangat teruk, yang sangat zalim dan menindas rakyat. Jadi pada pandangan peribadi saya, mungkin Pak sastrawan tua ini mewakili Samad Said, dan Samad Said ini kalau kita baca, dia juga sangat rapat dengan perjuangan yang dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini pandangan peribadi saya menurut apa yang saya baca di artikel-artikel akhbar, jika tidak salah saya. Tetapi jika novel ini dikatakan Shah Nun Ahmad tidak menanggapi peristiwa itu tetapi secara umumnya berlaku, jadi sebagai rakyat dan juga pembaca, kita perlu berfikiran lebih terbuka. Maknanya sistem pemerintahan yang begitu teruk ini boleh berlaku di mana-mana sahaja dan dilakukan oleh sesiapa-sesiapa sahaja dan pada bila-bila masa sahaja. Tidak kita ikat pada keadaan yang berlaku dalam negara, situasi politik yang negara pada ketika itu, di mana isu utama yang dibawakan adalah tentang kebusukan sistem pemerintahan. Maksudnya begitu teruknya sistem politik negara yang pada ketika ini kita lihat. Ini saya memberi pandangan peribadi saya. Saya bukan orang politik, saya hanya orang sastra. Maksud saya, latar belakang saya adalah orang sastra. Jadi saya akan beri pandangan itu dari viewpoint saya sebagai orang sastra dan viewpoint saya sebagai pembaca umum. Melihat kepada situasi politik kita yang sedang tidak menentu ini, dengan satu belah pihak yang tidak mengusulkan, tidak percaya kepada ketuanya, dengan satu belah pihak lagi mengusulkan supaya dipecat Perdana Menteri. Keadaan politik sekarang tidak stabil. Jadi apa yang kita boleh lakukan sebagai rakyat, kita bertenang. Kita bertenang dahulu dan kita baca buku sheet ini untuk kita ambil pengajaran. Okey, supaya keadaan ini tidak berlaku lagi. Okey, supaya keadaan ini tidak berlaku lagi, perpecahan dalam kalangan kita tidak berlaku lagi. Inilah besarnya sumbangan novel ini bagi saya, yang kita jangan melihat kepada bahasa itu sahaja, ya, tetapi dasar pemikiran. Seperti saya katakan, kita lihatlah dasar pemikiran yang ingin disampaikan oleh pengarang, ya, tentang sistem politik yang begitu teruk, ya, sehingga ada dalam kalangan orang itu pun tidak tahan dengan keburukan yang dilakukan oleh kalangan mereka sendiri. Dan ada juga yang dikatakan dalam kalangan barisan tahi itu yang kerjanya mengangguk, menggeleng, ikut sahaja apa yang ketua dia cakap, apa yang kepala tahi Elias Pukimah, Elias PM cakap. Ini satu budaya yang memang saya kira bukan sahaja dalam sistem politik sesebuah negara, bahkan boleh jadi dalam sistem politik sesebuah jabatan, sesebuah organisasi, sesebuah kumpulan, sekecil-kecil kumpulan pun ada sahaja yang tukang angguk, tukang geleng. Ya, dan tukang angguk, tukang geleng ini bila diminta untuk memberikan hujah ataupun pendapat ataupun kreatif, mereka tak mampu beri. Kerana apa? Mereka kata cukuplah mereka menjadi pengangguk dan penggeleng saja. Ini pun ditegur dalam karya ini. Ya, satu adalah sistem pemerintahan yang busuk tadi. Yang kedua, adanya budaya angguk dan geleng, ya, tidak kreatif. Maksudnya apa yang diberitahu oleh pemimpin itulah yang diikutinya. Okey, yang ketiga adalah budaya kuku besi. Ya, ini memang ada berlaku dalam kalangan
pemerintah kita sendiri pun yang saya fikir sebab itulah ramai yang menganggap ia memang mewakili watak Tun Dr. Mahathir yang tak mahu melepaskan jawatan. Sebab saya lihat pun dalam krisis-krisis politik, lepas seorang PM demi seorang PM demi seorang PM, di sebaliknya ada Tun Dr. Mahathir yang mengatakan, oh yang ni tidak sesuai, yang ni tidak sesuai, yang ni tidak sesuai. Sebab itu saya fikir mungkin ada relevannya novel ini. Saya tidak tahu adakah ulasan novel ini akan dibahaskan pula oleh orang lain, tetapi ini adalah pandangan peribadi saya sebagai seorang pembaca. Dan jika anda seorang pembaca yang terbuka, maka bukalah pemikiran anda itu. Bukalah pemikiran anda, sebab saya nak pengajaran novel ini dihayati, bukan semata-mata watak-watak itu dipersalahkan ataupun dibahaskan, tetapi dasar pemikiran yang ingin disampaikan oleh pengarang. Dan dan digambarkan dalam novel ini adalah betapa susahnya kehidupan rakyat, sedangkan pemerintahnya hidup dalam keadaan yang selesa, dalam keadaan yang kenyang, perut yang kenyang, sedangkan rakyat-rakyat di luar kelaparan. Dan ini sedang berlaku dalam situasi pandemik. Saya fikir bukan rakyat sahaja yang terkesan, semua orang terkesan sebenarnya. Daripada pemimpin juga terkesan, daripada rakyat, daripada pemain ekonomi juga, semua terkesan dengan situasi ini. Jadi dalam keadaan politik sekarang yang tidak stabil dengan keadaan pandemik ini, apa yang boleh kita lakukan? Seperti tadi, kita bertenang dan kita ambil buku ini, kita baca dan kita selongkar apa sebenarnya pemikiran yang ingin dipesan oleh Shahnun Ahmad dalam novel Shade. Sebab itu saya fikir saya bersetuju dengan bahasa yang digunakan oleh Shahnun Ahmad. Kadang-kadang bila kita nak menegur pada satu tahap, satu cara yang terbaik, kita tak boleh tegur secara kiasan yang lembut-lembut. Kita boleh guna yang bahasa yang sebegini untuk kita menyedarkan. Tetapi Shahnun kata ini satu novel yang lucu. Jadi bila pengarang kata begitu, sebagai pembaca kita boleh ambil benda itu, kita boleh anggap benda ini lucu, kita boleh anggap benda ini serius, tetapi yang lebih utama adalah pemikiran, iaitu tentang situasi politik. Ia memberi nasihat kepada kita. Tidak kisahlah anda pemimpin daripada jabatan apa sekalipun, pemerintah negara, pemerintah jabatan, ketua dalam satu kumpulan yang kecil membuat tugasan pun, amalkanlah sistem pemerintahan ataupun sistem pentadbiran, sistem pengarahan yang baik. Jangan menyusahkan orang-orang di bawah anda, jangan menzalimi mereka. Dan bila anda rasa anda tidak mampu lagi untuk mentadbir, berilah kuasa itu kepada mereka yang lebih layak. Kerana apa? Dalam novel ini, bila kita bersikap kuku besi, kita akan menjadi orang yang sangat zalim dan menindas kepada orang lain. Tapi kalau anda nak tahu apakah kesudahan kepada novel ini, kena dapatkan novel ini. Mudah saja boleh dapatkan di Shopee. Banyak ejen yang menjual buku novel Shade ini. Dan sebab itu saya nak syorkan sekali lagi kepada anda semua, dapatkanlah novel Shade ini, kerana novel Shade bukan semata-mata sebuah novel yang luar biasa bahasanya, tetapi adalah dasar pemikiran yang menyedarkan kepada kita sebagai pembaca, bahawa sistem politik itu jika tidak ditunggangi dengan baik, maka akan berlaku cacah marba, bukan sahaja kepada sistem pemerintahan, tetapi juga membawa keburukan kepada orang-orang yang kita pimpin. Baiklah, saya fikir itu sahaja untuk ulasan buku daripada saya untuk kali ini, novel Shade. Jadi semoga ulasan buku ini bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dalam ulasan
ulasan novel ini dan kita jumpa lagi untuk ulasan buku yang seterusnya. Assalamualaikum.